Okey, kita belajar pola. Hari ini kita belajar pola. So, definisi bagi pola ialah aturan atau corak tertentu dalam senarai nombor atau objek. So, dalam matematik, pola ini kita hanya belajar tentang nombor sahaja, nombor. Kalau saya ambil contoh kain batik, okey, awak biasanya tengok orang cikgu pakai kain batik kan. Dia ada pola kan. Dia punya corak, dia repeat, dia ulang-ulang bunga contohnya. Okey, hari ini saya pakai batik bunga raya lah. So bunga raya. Okey, so you akan nampak dia pola dia dia ulang repeat bunga yang sama dengan pattern yang sama, betul tak? Dalam Max pun sama ini. Yang ni pun sama. Ataupun kamu tengok kapet rumah kamu. Okey, itu kapet rumah awak, tengok atas lantai kapet awak. Dia pun ada pola dia. Dia punya pola. Kamu tengok dia ada pola tertentu. Dia repeat, dia ulang. Dia ulang bentuk ataupun corak yang sama. Faham? Faham tak? So, itu adalah pola. So, untuk Max, kita punya pola di sini ada 4 jenis sahaja. Pola menambah, pola menolak, pola mendarab dan pola bahagi. Ada 4 jenis sahaja. Okey, so kita lihat contoh ini. Contoh di sini, cikgu bagi contoh pertama ini. Okey, awak lihat nombor corak yang pertama. Ini satu petak. Ada satu petak. Yang ini ada 4 petak. Yang ini bilangan petak 7. Macam mana saya boleh dapat 4 petak, 7 petak? Saya tambah 3 pada nombor sebelumnya. Cikgu tambah 3 pada nombor sebelumnya. 1 tambah 3 akan dapat 4. 4 tambah 3 ialah 7. 7 tambah 3 ialah 10. Jadi pola di sini, polanya adalah tambah 3. Kalau kamu tambah 3 pada nombor sebelumnya, you akan dapat jawapannya. Okey, ini ialah 13. Tapi di sini, dia bagi petak-petak. So, you lukislah petak tu. Okey, ini satu petak. So, di sini, you tambah 3 petak. Okey, satu di kiri, satu di kanan dan lagi satu di atas. Di sini kamu tambah lagi 3 petak, satu di kiri, satu di kanan dan lagi satu di atas. So, dia punya pola ialah menambah 3. Faham? Tadi cikgu sudah terangkan, okey. Awak tengok corak, okey. Nombor corak yang pertama ada satu petak. So, ini dia akan jadi macam ni. Macam mana dia boleh jadi macam ni? Kita tambah satu petak di kiri. Yang ni asal, petak yang asal. Awak tambah satu petak di kiri, tambah satu petak di kanan, tambah satu petak di atas. Dia jadi 4 petak, jumlah petak 4. Okey, dari sini, kamu tambah lagi 3, tambah lagi 3 petak. So, you tambah lagi satu petak di kiri, tambah lagi satu petak di kanan, tambah lagi satu petak di atas. Dia jadi bilangan petak 7. Yang asal macam ni, dia jadi 7. Okey, sekarang ada 7 petak, you tambah lagi satu petak di kiri, di kanan, di atas. Okey, yang asal macam ni. So, apabila you tambah lagi satu sini, sini dan sini, jadi bilangan petak 10 lah. Okey, dan seterusnya sampai you dapat jawapan. Sebenarnya tak payah lukis lah. Ini contoh sahaja. Ini contoh. Dalam exam dia tak minta awak lukis banyak-banyak. Dia minta you lukis 1-2 corak sahaja. So, ini contoh. So, di sini pola. So, di sini pola bagi corak di sini. Polanya adalah tambah 3. Tambah 3, tambah 3. Tambah 3. Okey? Boleh? Boleh? Boleh. Boleh tak? Okey, kalau kamu tak faham cikgu, apa tu pola-pola? Kamu ingat, kain batik ataupun kapet atas lantai kamu lah, okey? Ataupun langsir rumah kamu. Kadang-kadang dia ada
corak tertentu dan dia punya pattern, dia ulang-ulang corak tu. Dia ulang-ulang. Oh, kamu tengok, kamu boleh faham. Oh, dia punya pola macam tu, pattern dia macam tu saja. Faham? Okay, so daripada contoh di sini, daripada contoh ini, polanya adalah menambah 3. Dia punya pola ialah tambah 3. Tambah 3, menambah 3. Kamu kena ingat, tambah 3. Okay, tambah 3 kepada nombor sebelumnya. So, polanya adalah menambah 3. Tambah 3. Ingat, tambah 3. Okay, seterusnya kita lihat contoh pertama. Okay, ini saya ambil dalam buku teks awak. Contoh pertama ini saya ambil dalam buku teks awak. Muka surat ini MS ialah muka surat. Muka surat 3 dalam buku teks awak. So, you lukis corak seterusnya. Dia minta awak lukis corak seterusnya bagi gambar raja di bawah dan nyatakan polanya. Jadi, yang ini sama dengan contoh yang saya tunjuk tadi. Awak lukis. Okay, lukis corak. So, A. Contoh A ini, awak tengok. Oh, ini 2 titik. Sini 2 titik. Oh, dia jadi 4 titik. Sini 6 titik. 2 titik, 4 titik, 6 titik. Jadi pola di sini ialah menambah 2. Kenapa? Betul tak? Menambah 2. Sebab Betul. setiap Betul. okey, tambah 2 sini, tambah 2. Jadi sini you lukis lah. Berapa titik you kena lukis? 8, betul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, 8 titik lah. Dia punya pola ialah menambah 2. Jadi urutan nombor yang kamu nampak ialah 2, 4, 6, 8. 2 titik, 4 titik, 6 titik, 8 titik. Dan pola ialah menambah 2. Pola di sini ialah tambah 2. Okey, untuk contoh ini. Pola ialah menambah 2. Awak tengok sini. Pola ialah menambah 2 titik kepada corak sebelumnya. Kalau awak dalam exam, awak tanya saya, cikgu, saya ni tak pandai nak tulis ayat-ayat yang formal. Okey, boleh tak saya tulis simple-simple macam ni? Menambah 2. Okeylah, saya boleh terima. Okey, yang penting you kena tulis operasinya menambah. Jangan tulis 2. Ramai pelajar dia tulis 2. Apa ni 2? 2 apa? Tolak 2, darab 2, bagi 2, tambah 2. Tulislah tambah 2, menambah 2. Jangan malas, tulis menambah 2. So, pola ialah menambah 2 pada nombor sebelumnya. Ataupun menambah 2 pada corak sebelumnya. Mungkin awak tanya saya, cikgu, boleh tak saya lukis titik yang macam ni? Titik. Cikgu, saya buat macam ni boleh tak? Jangan lah. Kenapa? Sebab you tengok. Dia semua menaik macam menegak lah. Titik dia menegak. You jangan bagi titik yang macam ni. Baring, mendatar. Kalau dia nak menegak, you bagi semua menegak sahaja. Faham? Okay. Yang ni bukan tak betul. Corak dia berbeza sudah jadi lain. Okay. Next. Contoh kedua. Yang ni pun senang saja. Dia ada, okay, awak tengok yang pertama ini. Dia ada sebuah segitiga. Satu segitiga. Lepas tu dia jadi dua segitiga. Kemudian dia jadi 3. 1, 2, 3. Ni 4 lah. You lukis sendirilah. Dalam exam dia minta you lukis lah. Okay, macam ni lah lukis. Saya tak pandai lukis. So, you lukis macam ni lah. Okay. Macam ni lah. Okay. Okay, mungkin awak tanya saya, cikgu, boleh tak saya tambah sini? Belajar. Awak tengok betul-betul lah. Bukan tak boleh. Sebenarnya kurang tepat. Tak boleh tambah sini lah. Kenapa? Sebab dia, awak tengok dia punya urutan di sini. Dia tengok corak dia. Okey, dia mula dengan segitiga yang berwarna hijau di sini kan. Ini segitiga berwarna hijau. Lepas tu segitiga berwarna biru. Lepas tu segitiga berwarna hijau. Kalau awak tambah di depan sini, dia jadi urutannya macam tak betul. Faham tak? Tak betul. Jadi tak betul lah jawapannya. Ada setengah pelajar dia argue. Dia jumpa, cikgu, saya lukis 4 segitiga. Kenapa you bagi salah?
Kenapa salah? Sebab you lukis di tempat yang salah. Okey, jangan sini. Lukis sini ya. Kenapa? Sebab dia ikut pattern macam ni lah. Ikut urutan lah. Ada urutan punya. Ini nombor 1, ini nombor 2. Nombor 1, nombor 2. Lepas tu nombor 3. Ini hijau, biru, hijau. Lepas tu biru. Tak boleh suka-suka hati kamu, saya nak lukis sini ya, cikgu saya lukis sini. Tak boleh ya, salah. Ataupun cikgu saya suka sini, saya lukis sini. Tak boleh, tak boleh. Kamu kena ikut dia punya urutan, dia punya pola. Tak boleh suka-suka hati you lukis mana-mana. Okay, so ini faham tak? Okay, boleh tak? So di sini polanya adalah menambah 1. Dia punya pola ialah tambah 1. Tambah 1. You tengok sini tambah 1 segitiga. Di sini tambah lagi 1 segitiga. Maksudnya tambah 1 tambah 1. Tambah 1 segitiga. Jadi macam ni. Tambah lagi 1 segitiga jadi macam ni. Kalau you tambah lagi 1 segitiga. Dia jadi macam ni lah. Jawapan dia di sini. So polanya lah menambah 1 segitiga kepada corak sebelumnya. Okey, siapa tak faham? Okey. Boleh kan? Saya sambung ah. Okey, kita lihat. Okey, so kita tadi cikgu dah terangkan ada 4 jenis pola. 4 jenis pola iaitu pola tambah, pola tambah, pola menolak, pola darab dan pola bahagi. 4 jenis. Okey, kalau untuk pola tambah, awak akan nampak urutan nombornya menaik. Kita ada satu urutan nombor dan urutan nombor menaik ataupun bertambah sikit-sikit sahaja. Contoh. Okay. Kita ada nombor ni. 2, 4, 6, 8, 10. Jadi urutan nombor ini menaik. Kenapa menaik semakin? Sebab semakin banyak nombor di sini semakin bertambah. Jadi ini urutan nombor menaik sikit-sikit sahaja, tak banyak. Okay, untuk pola menolak, urutan nombornya menurun ataupun berkurang sikit-sikit macam ni contohnya. 9, 8, 7, 6, 5, 4, okey dan seterusnya. Ni dot-dot-dot ini bermaksud ada lagi dan seterusnya. Jadi pola nombor ini menurun. Nampak tak? Urutan nombor ini menurun. Dia menurun sikit. Okey, ini awak sudah boleh agak. Oh, awak tengok urutan nombor yang dia bagi. So, you boleh teka. Sudah tahu jawapannya pola menambah. Ini polanya menolak. Okey, kalau saya bagi macam ni. Okey, tak mau inilah. Nanti you tak faham. Saya bagi contoh yang susah sikit. Oops, terdelete semua. Okey, untuk pola mendarat macam ni. Ini terlalu senang. Okey, awak tengok ini nombor pertama dia 12. Okey. Okey, dia naik mendadak naik dengan banyak macam ni. 12 tiba-tiba jadi 48. Lepas tu 48 contohnya. Dia tiba-tiba jadi 192. So ini nombor dia menaik dengan banyak macam ni. Tiba-tiba awak tengok, oh
dia dari 12 boleh naik jadi bertambah dengan banyak 48. Okey, tiba-tiba nombor ketiga, awak tengok urutan nombor ini. Nombor ketiga sudah masuk 192. Jadi kita boleh tahu pola di sini, pola bagi urutan nombor ini ialah mendarat. Kenapa awak boleh tahu dia darat? Sebab awak tengok nombornya menaik dengan banyak. Sekejap saja dia boleh jadi 192. Kita compare, kita banding. Okey, ini pola menaik juga, ini pola menaik, tapi ini pola menaik dengan sikit-sikit macam ni, sikit-sikit. Tapi ini pola menaik dengan banyak. Jadi ini ialah pola menambah, ini pola menolak. Kalau saya bagi nombor okey, contoh ini. Okey, contoh. Okey, awak tengok pola di sini. Ini 580. Dia jadi 145. Then lepas tu dia jadi 36. Okey, 0.25. So, pola di sini ialah menurun ataupun berkurang, menurun. Tapi dia menurun setengah banyak sekali. Tiba-tiba dari 580 boleh jadi 36.25. Jadi kita tahu ini polanya membahagi. Okey, boleh? Boleh, cikgu. Boleh ya? So, awak kena tahu ada 4 jenis pola. Pola menambah, pola menolak, pola mendarat dan pola bahagi. 4. Macam mana nak kena pasti keempat-empat ni? Kamu tengok urutan nombor dia menaik ke menurun. Kalau menaik, okey, awak kena tahu menaik dengan banyak ke menurun dengan banyak. Kalau dia menaik banyak ke sikit. Kalau dia menurun dengan banyak ke sikit. Okey? Ingat yang ni baru kamu boleh cari jawapan. Kalau tak tahu ini tak boleh cari jawapan. So kita lihat contoh 2 dalam muka surat 4. Buku awak, buku teks. Okey, dalam buku teks awak, muka surat 4. Contoh kedua. Okey, kita tengok sepintas lalu. Tengok macam ni. Yang ni dia sebenarnya ini nombor negatif, ini nombor yang kecil. Nilainya sangat kecil. Lepas tu dia jadi nilai besar sikit. Okey, sini. Tengok sini. Polanya sebenarnya adalah menambah. Yang ni polanya menurun. 17 jadi 7. Jadi urutan nombor yang ni nilainya berkurang. Urutan nombor di sini menunjukkan polanya menurun, berkurang. Jadi pola di sini tolak. Tengok ini. Dia dari nombor 2 boleh tiba-tiba jadi 54. So, awak boleh teka. Awak sudah boleh tahu. Yang ini polanya mendarat lah. Awak tengok D. Ini D. Nombor pertama 81. Lepas tu nombor keempat ialah 3. Jadi pola yang ni polanya menurun. Urutan nombor ini menurun. Menurun dengan cepat. Banyak. Dari 81 jadi 3. So, saya dah tahu, yang ini ialah pola bahagi. Faham? Okey? Okey, so kita kena carilah dia bahagi berapa nombor, bahagi dengan apa nombor, darab dengan apa nombor, tambah dengan apa nombor, ataupun tolak dengan apa nombor. Okey, macam mana nak cari? Okey, setakat ni faham? Boleh saya teruskan? Boleh. Okey ya? So, kamu kena tahu. Okey ya? So, saya teruskan. Okey, kita lihat contoh pertama. Ini ni. Negatif 10, negatif 4, 2 dan 8. Kita cari perbezaan nilai. Cikgu, macam mana nak cari perbezaan nilai? Kalau perbezaan nilai, maksudnya kita cari hasil tolak. Hasil tolak. Faham? Cari hasil tolak. Cikgu, macam mana tolak? Ambillah nombor di belakang ini, tolak di nombor depan. Okey, kalau you ada kalkulator, terus guna kalkulator. Cikgu, saya tak ada kalkulator. Kalau tak ada kalkulator, kalau ada kalkulator tekan macam ni. Negatif 4, tolak, negatif
10 tutup kurungan sama dengan. Okay, guna kalkulator. Kalau ada kalkulator. Kenapa ada negatif-negatif cikgu? Sebab ini nombor negatif. Negatif 4. Nombor negatif. Tolong tulis dia punya tanda negatif. Tulisan negatif 4. Lepas tu operasi tolak. Tolak. Kita sedang cari perbezaan nilai. Jadi tolak. Ni negatif 10. Tolong tulis nombor negatif dalam kurungan. Nombor negatif tolong tulis dalam kurungan. Kenapa? Kerana nak mengelakkan kamu buat kesilapan. Kalau tak tulis dalam kurungan, you akan buat kesilapan. Ingat, nombor negatif ni tolong bagi dia pakai baju macam ni. Pakai baju. Okay, so negatif 10 tulis. Guna kalkulator. Tik, tik, tik. Okay. Macam mana dapat positif 6? Ini negatif 4. Yang ni kalau ada dua tanda negatif, negatif, dua tanda negatif, you akan dapat jawapan positif. Okey, positif. Negatif, darab negatif ialah positif. Yang ni awak sudah belajar di form 1. Hasil darab bagi tanda positif dan tanda negatif. Okey, saya buat ulang kaji sikit. Masa di form 1 kamu belajar kalau negatif darab dengan tanda negatif akan dapat tanda positif. Tanda negatif darab dengan tanda positif, you akan dapat tanda negatif. Kalau tanda positif darab dengan tanda negatif, dapat tanda negatif juga. Dan tanda positif darab dengan tanda positif, dapat tanda positif. Okey, so kamu kena ingat apabila kamu darabkan dua tanda yang sama, jawapannya adalah positif, tanda positif. Apabila awak darab dua tanda yang berbeza, ini positif dengan negatif, negatif dengan positif. Apabila kamu darabkan dua tanda yang berbeza, jawapannya negatif. Okey? Boleh? So sebab itulah boleh dapat jawapan ni. Negatif dan negatif ialah positif. So, negatif 4 tambah 4 ialah positif 6 ataupun 6. Mungkin kamu akan tanya saya, cikgu bukan ke jawapannya negatif 6 ataupun bukan ke jawapan... Okey, macam mana dapat positif 6? Bukan ke jawapannya negatif 6 sebab belajar bagi negatif 6. Salah, ini salah. Kalau kelas saya suka guna contoh... Kalau saya ajar pelajar saya suka guna contoh jual nasi lemak. Hari ni saya jual nasi lemak. Okey, saya pecahkan nombor ini kepada dua bahagian. Negatif 4 dan positif 10. Saya jual nasi lemak. Hari ni hujan. Tak ramai orang beli nasi lemak. Ya, saya rugi RM4 ah. Hari ni saya rugi RM4. Esok saya jual nasi lemak. Saya untung RM10. Okey. Semalam rugi RM4, hari ni semalam rugi RM4, hari ni untung RM10. Jadi akhirnya you kira, you cari jawapan akhir. You untung ke rugi? Sebenarnya untung. Untung berapa ringgit? Untung RM6. Macam mana dapat positif 6? Sebab hari pertama you rugi RM4. Hari kedua you untung RM10. You cover balik, you kira-kira jawapan akhirnya sebenarnya positif 6. Okey? Boleh? Kalau you ada kalkulator, teruslah guna kalkulator. Tak payah buat macam ni lah. Tekan negatif 4 tolak negatif 10 dapat positif 6. Okey. Boleh? Itu baru kita dapat positif 6 tu di sini. Seterusnya, kita cari perbezaan nilai untuk yang ini. 2 tolak negatif 4. 2 tolak negatif 4 ialah positif 6. 2 tolak negatif 4 ia akan jadi 2 tambah 4 iaitu 6. Okey? Next. Kita cari ni. Perbezaan nilai di antara 8 dengan 2. Ambil nombor belakang, tolak nombor depan. 8 tolak 2 ialah 6. Tadi 2 tolak negatif 4 ialah 2 tambah 4 sama dengan 6. Yang ini negatif 4 tolak negatif 10
sama dengan negatif 4 tambah 10 iaitu 6. Jadi saya dapat semuanya 6, 6, 6. Pola di sini ialah tambah 6. Menambah 6 kepada nombor sebelumnya. Okey, boleh tak? Faham? Siapa tak faham? Boleh tanya. Faham. Ada tak siapa yang tak faham? Okey. Okey, boleh? Kita cari perbezaan nilai. Macam mana cari perbezaan nilai? Ambil nombor belakang, tolak nombor depan. Nombor belakang, tolak nombor depan. Nombor belakang, tolak nombor depan. Macam ni. 8 tolak 2. 2 tolak negatif 4. Negatif 4 tolak negatif 10. Kita buat pengiraan. Belakang tolak nombor belakang tolak nombor depan, dapat ni 6. Kamu dapat 6. Yang ni pun dapat 6. Yang ni pun dapat 6. Dia kena sama 6, 6, 6. Maksudnya, apabila awak cari perbezaan nilai, awak cari hasil tolak, you akan dapat jawapan akhirnya 6. 6, 6, 6. 6 di sini bermaksud positif 6. Positif 6 bermaksud tambah 6. Tambah 6. Okay, so dia punya pola ialah tambah 6. Kalau you nak tulis ayat lengkap, ayat penuh, macam ni lah. Tulis ayat lengkap menambah 6 kepada nombor sebelumnya. Nombor sebelum ni, nombor ini, you tambah dengan 6 akan dapat jawapan ni. Negatif 4 tambah dengan 6 akan dapat jawapan 2. 2 tambah dengan 6 akan dapat jawapan 8. 8 tambah 6 ialah 14. Betul tak? Okey. Okey. Kalau 14 tambah 6, 20. Macam tu. Ini ialah pola menambah. Kita lihat contoh kedua, pola menolak. Macam mana saya boleh tahu ini pola menolak? Kerana urutan nombor di sini menurun, berkurang sikit-sikit. Dia turun sikit-sikit. Oh, tengok. Oh, dia turun sikit-sikit, turun sikit-sikit, turun sikit-sikit. Tapi yang ni dia menurun dengan banyak. Ni kalau menurun sikit-sikit, polanya mesti menolak. Okey, kamu kena ingat pola dia menolak. Tadi saya dah tunjuk contoh. Kamu kena ingat inilah. Kalau you lupa, you tolong ingat ni. 4 jenis pola. Kalau urutan nombor menurun sikit, dia adalah pola menolak. Tadi awak sudah dapat pola menambah. So, sekarang kita lihat pola menolak. Okey. Contoh B. Contoh B. Okey. Ambil warna pink. Ini. Macam tadi juga, cari. Okey, ini urutan nombor. Macam tadi awak cari perbezaan nilai. Macam mana cari perbezaan nilai? Cari hasil tolak. Hasil tolak. Ambil nombor belakang, tolak nombor depan. Ingat, cari hasil tolak. Kalau ada kalkulator, terus guna kalkulator, tekan negatif 13. Ini nombor negatif. Tolak dengan negatif 3. Okey? You akan dapat jawapan negatif. Okey, ini ialah negatif 10. Negatif 13 tambah dengan 3 ialah negatif 10. Macam ni. Negatif 13 tambah 3. Kenapa boleh dapat tambah 3? Sebab negatif darab negatif ialah positif. Negatif 13 tambah 3 ialah negatif 10. Boleh? Siapa tak faham yang ni? Okey? Boleh. Sebab ada pelajar dia lemah di bahagian ini, nombor positif, nombor negatif. Kalau you ada kalkulator, terus guna kalkulator. Tekan ini, yang ni tak ada masalah, terus dapat jawapan. Kalau tak ada kalkulator, kira manually. Tolak 13, tolak negatif 3 akan sama dengan tolak 13 tambah 3 dan tolak 13 tambah 3 ialah negatif 10. Kenapa? Macam ni. Saya guna cerita jual nasi lemak tadi lagi. Ini ni, okey, saya bahagikan nombor ini kepada dua bahagian. Yang ini nombor 13, dia punya tanda ialah tolak. Nombor 3 ni, dia punya tanda ialah tambah.
Okey, setiap nombor hanya ada satu tanda. Okey, macam you boyfriend ada satu girlfriend saja, tak boleh ada dua girlfriend, nanti lagi satu girlfriend dia cemburu. Faham? Tak boleh macam ni. Contohnya ni, dia tak boleh ada dua girlfriend. Ni girlfriend dua, dia cemburu. So macam nombor ni jugalah. Dia satu tanda saja, boyfriend ada satu girlfriend, boyfriend ada satu girlfriend saja. Satu nombor, satu tanda. Satu nombor, satu tanda. So, ini 3 dia punya tanda positif. Ini 13 dia punya tanda negatif. So, hari pertama saya jual nasi lemak. Ayah, hari ini rugi RM13 lah. Ayo, rugi RM13. Hari kedua, saya untung sikit-sikit. Untung RM3. Jadi, akhirnya saya masih rugi. Rugi RM10. Okey, boleh? Hari pertama rugi RM13. Hari kedua saya untung RM3. Jadi akhir sekali saya masih rugi RM10. Okey? Okey, cikgu. Okey, macam ni boleh ya? Okey, so saya sudah dapat. Tadi saya sudah dapat negatif. Okey, saya tukar warna pen. So saya sudah dapat negatif 13 tolak negatif 3 ialah negatif 10. And then saya ambil ini negatif 3 tolak 7 sama dengan negatif 10 juga. Cikgu, kenapa ni negatif 3 tolak 7 ialah negatif 10? Saya guna cerita jual nasi lemak lagi. Hari pertama rugi RM3. Hari kedua rugi RM7. Dua-dua hari rugi. Rugi RM10. Tak ada untung langsung. Rugi RM10. Okay, next. Ini 7 tolak 17. 7 tolak 17. Negatif 10 juga. Kenapa negatif 10? Ayo. Hari pertama, okey, guna cerita jual nasi lemak lagi. Okey. Macam tadi saya kata, semua nombor ada satu tanda saja. Ini 17, dia punya tanda negatif. Ini 7 tak ada tanda, cikgu. Apa tak ada tanda? Positif nombor, dia punya tanda boleh tulis tanda positif ataupun tak payah tulis tanda positif. Okey, dia automatic understood, kita faham kalau kita tulis 7, 7 itu nombor positif ataupun positif 7. So ini untung RM7 Kalau guna cerita jual nasi lemak, hari ni hari pertama saya jual nasi lemak untung RM7. Bisnes baik hari ni RM7. Hari kedua, ayo, hujan lebat lah. Saya rugi RM17. Jadi cari keuntungan ataupun kerugian. Hari pertama untung sikit-sikit, hari kedua rugi banyak. Jadi sebenarnya akhir sekali you rugi RM10. So faham? Jadi pola di sini ialah, you dapat pola di sini ialah tolak 10, tolak 10, tolak 10. Tengok, tadi cikgu sudah kata apabila awak cari hasil tolak, maksudnya ni tolak ni, ni tolak ni, ni tolak ni, you akan dapat semuanya sama jawapan, negatif 10, negatif 10. Jadi negatif 10 bermaksud menolak 10. Polanya menolak 10. Ingat, pola di sini ialah tolak, 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 tolak. Tolak 10 daripada nombor sebelumnya. Okey? Boleh? Boleh, cikgu. Kalau tak faham tolong tanya soalan. Jangan awak diam saja saya cakap sorang-sorang. Nanti bila exam, tak tahu jawab. Jangan malu tanya soalan, okey? Saya bukannya garang sampai nak makan awak. Ataupun you sudah tidur? Semua sudah tidur? Lagi kelas kita sampai pukul 11. Lama sangatlah. Ayo. Saya rasa you sudah boring Okey, kita sambung. Ayo. Tak apalah, sambung contoh ketiga C. C, kita lihat C. Okey. Yang ini, saya sudah tahu polanya mendarab. Kenapa saya boleh tahu polanya mendarab? Sebab you tengok nombor pertamanya 2. Dia naik dengan banyak. Nombor pertama hanya satu digit sah, 2. Tiba-tiba boleh jadi 54. Naik dengan banyak. So, kita sudah boleh tahu polanya mendarab.
Tapi you kena cari darab berapa. Darab 2 ke, darab 3 ke, darab 4 ke, darab 5. Jadi di sini dia bagi jawapan darab 3. Macam mana dapat darab 3? Awak ambil 6 bahagi 2. Ambil nombor belakang bahagi nombor depan. 5, 4 bahagi 18. Dapat jawapan 3. 18 bahagi 6. Dapat 3. 6 bahagi 2 dapat 3. Jadi polanya mendarab dengan 3 ataupun positif 3 lah. Ini 3 bermaksud positif 3 lah. Understood? Kita boleh faham ini 3 adalah positif 3. Oleh itu polanya adalah mendarab nombor sebelumnya dengan 3. Mendarab nombor sebelumnya dengan 3. Macam ni. Okey? Mendarab nombor sebelumnya dengan 3. Mungkin awak tanya saya, cikgu, kenapa tadi cikgu suruh cari hasil cikgu suruh cari hasil tolak di sini, cari hasil tolak, kenapa sini boleh jadi bahagi? Bukankah ambil 5, 4 tolak 18, 18 tolak 6, 6 tolak 2? Kalau awak, sebab ini pola mendarab, awak tak boleh ambil nombor belakang tolak nombor depan. Nanti you dapat jawapan yang berbeza. Awak boleh cuba cari. Okey, kalau you ambil 54 tolak 18, 54 tolak 18, you akan dapat 36. Ini 18 tolak 6, 12. Ini 6 tolak 2, 4. You tengok, dia tak ada pola di sini. Kenapa cikgu kata tak ada pola? Macam ni. Tak sama. Jawapan yang kita dapat tak sama. Ini 36, ini 12, ini 4. Jadi awak tak boleh guna cara ini. Nanti you akan bagi tahu, oh cikgu polanya mendarab 36, polanya mendarab 12, polanya mendarab 4. Salah. Okey, salah. Bukan cara ini. Bukan cara ini. Okey, saya repeat. Kalau awak nampak urutan nombor yang menaik sikit-sikit, menurun sikit-sikit, polanya menambah ataupun menolak sahaja. Kalau you tengok urutan nombor yang menaik dengan banyak, jadi dia punya pola ialah mendarab. Kalau mendarab, you ambil bahagilah. Maksudnya ini nombor belakang bahagi nombor depan, kaedah bahagi. You akan dapat semuanya 3. 5, 4 bahagi 18 ialah 3. 18 bahagi 6 ialah 3. 6 bahagi 2 ialah 3. Semuanya 3. Jadi pola di sini ialah darab 3. Okey, darab 3. Pola mendarab darab 3. Jadi you tulis ayat penuhnya. Pola ialah mendarab nombor sebelumnya dengan 3. Okey, so kita sambung di contoh D. Yang ni, tengok. Tadi cikgu sudah kata kalau urutan nombor yang menurun dengan banyak. Menurun dengan cepat. Nombor pertama 81. Tiba-tiba nombor keempat sudah jadi 3. Digit 3. Jadi kita sudah boleh tahu ini pola membahagi. Kalau guna pola tambah tolak, dia tak akan turun dengan begitu banyak. Kalau guna pola menolak, dia tak boleh turun begitu banyak. Hanya dengan pola membahagi sahaja boleh turun, nombor ini turun dengan banyak. Jadi macam mana nak cari jawapan? You ambil ini 81 bahagi 27 dapat 3. 27 bahagi 9 dapat 3. 9 bahagi 3 dapat 3. Jadi pola ialah membahagi nombor sebelumnya dengan 3. Okey, you tulislah pola bahagi 3 dengan nombor sebelumnya ataupun bahagi nombor sebelumnya dengan 3 pun boleh. Yang penting you kena bagi tahu pemeriksa pola ialah bahagi 3. Bukan 3, bahagi 3. Okey? Boleh? Boleh ke tak? Boleh? Boleh cikgu. Okey, kalau boleh, saya nak awak cuba buat latihan sekali. Okey, you buat ini dulu. Oh, you tak ada buku tulis tak? Ada buku tulis tak? Ada. Okey, kalau ada, tolong salin. Kalau tak ada buku tulis, you salin guna kertas. Guna kertas lah. Kalau ada buku tulis,
Guna buku tulis baju salin ni. Tulis tajuknya pola. Tajuk ialah pola dan tarikh hari ni. You cuba buat, saya tunggu awak 10 minit, you cuba buat sekarang. Tulis tajuk, okey, pola hari ni, hari Jumaat. You tulislah Jumaat. Ini tak payah salin. Tulis Jumaat. Tajuknya pola, tarikh hari ni 22 Januari. Okey. Salin soalan ni. 2. Nyatakan pola bagi urutan berikut. Salin sekarang, salin. Saya nak awak buat sekarang. Salin sekarang. Kita buat bersama-sama. Awak buat dulu, nanti kita bincang jawapan. Kita buat bersama-sama. Okey, you salin soalan A, B, C, D. Kita buat bersama-sama. Saya bagi masa 15 minit. Cukup tak? Tak. 5 minit. Tak. You salin soalan dulu. Salin soalan. Cikgu bagi masa 5 minit buat soalan A sahaja. 5 minit buat soalan A. Kalau bagi lama sangat, tak boleh. Okey, 5 minit buat soalan A. Nanti kita bincang jawapan.
Boleh cikgu. Siap? Belum siap? Sudah siap. Sudah siap ah? Polanya tambah 7. Tambah 7. Awak tengok urutan nombornya menaik sikit. Jadi awak cari perbezaan nilai, cari hasil tolak. Ambil nombor belakang, tolak nombor berdepan, nombor belakang, tolak nombor depan. Buat soalan 2A sahaja, 2A. Dah, teacher. Siapa belum siap? Siapa belum siap? Saya dah siap. Saya dah. Oh, sudah 5 minit. Siapa belum siap lagi? Dah, cikgu. Dah, okey. Dah. Senang saja soalan pertama. Sangat-sangat senang. Tak ada susah. Boleh buka kamera tengok jawapan? Tunjuk saya jawapan awak. Tunjuk, bagi cikgu tengok. Okey. Jadi pola ialah tambah. Tambah 7. 7. Siapa tak dapat tambah 7? Buat ke tak buat lah. Ayo. Kerja sudah tidur ah. Ada buat tak? Ayo. Ada. Salin soalan 2A buat sekarang. Saya sedang tunggu. Okey. Saya nampak Siti Nadish punya. Satana Devan. Okey. Pola tambah 7. Okey. Okey, jadi saya bincang jawapan dengan awak soalan pertama. Yang ni. Saya tengok.
Okey. Dia punya jalan kerja macam ni. 20, okey, 2A 26 tolak 19 dapat jawapan positif 7 ataupun 7. 19 tolak 12 jawapannya 7 juga. 12 tolak 5 sama dengan 7 juga. Jadi pola ialah, tulis jawapannya, pola, dapat semuanya 7, 7, 7. Pola ialah menambah 7. Wajib tulis tambah 7. Kalau tulis dalam exam, ramai pelajar tulis 7. Tak salah, tak boleh tulis 7. Awak kena bagi tahu pemeriksa operasi tambah atau menolak atau darab atau bahagi. Ini operasi tambah. Tambah 7 kepada nombor sebelumnya. Okey, tulis macam ni. Ini jawapan dia. Pola ialah pola bagi urutan nombor 5, 12, 19, 26 ialah menambah 7 kepada nombor sebelumnya. Dia punya jalan kerja di sini. Jalan kerja yang menunjukkan you dapat jawapan. Macam mana dapat jawapan? Ini jalan kerja dia. So, jawapan ini. Dalam exam, kalau boleh, tolong tulislah jalan kerja awak. Okey. So, ni pola ialah menambah 7. Siapa yang sudah buat salah ke ataupun tak tahu buat ke, tolong salin sekarang. Pola ialah menambah 7 kepada nombor sebelumnya.